Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini saya ada urusan di luar, jadi alhamdulillah kita dapat bersama untuk sedikit perkongsian peringatan untuk kita semua. Ramai orang yang berfikir bahawa kan dengan usaha keras, dengan kerja keras dia akan dapat rezeki yang banyak, dia akan dapat simpanan yang banyak. Tetapi ramai yang lupa bahawa selagi tidak ada keberkatan dalam rezeki dia, maka dia tak akan bahagia. Walaupun dia ada duit yang banyak, walaupun dia ada harta yang banyak, simpanan yang banyak, tapi dia tak akan rasa ketenangan dalam hati dia. Saya selalu kongsi, orang bukan beriman ni, mereka mabuk pada malam hari hanya saja kerana mereka tidak tenang. Mereka pun tidak tahu apa yang sepatutnya mereka buat dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Jadi bila mereka tak tahu apa nak buat pada malam hari dan mereka tak nampak di mana mereka dapat memberikan ketenangan ataupun mendapat kegembiraan, maka mereka akan mula mengambil perkara-perkara yang memabukkan, sehingga anak-anak muda orang Islam pun terjebak dengan perkara tersebut kerana mereka tak dapat ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang membelanjakan harta mereka ketika fid dharra'i was sarra', ketika sempit dan ketika luas. Maksudnya ketika mereka ada kesempitan pun mereka belanjakan, bila mereka ada keluasan pun mereka belanjakan. Sebenarnya membelanjakan duit kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk sesiapa saja, ia akan berikan kita ketenangan sebenarnya, memberikan kita ketenangan. Tak kisahlah kita ada satu, kita bagilah separuh ataupun sebahagian daripada apa yang kita ada. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, satu ketika Nabi SAW bersabda, hari ini mereka yang membelanjakan 1 dinar telah mendapat ataupun telah mendahului mereka yang membelanjakan 1000 dinar. Para sahabat pun terkejut, kata 1 dinar dapat pahala lebih daripada 1000 dinar. Maka Rasulullah SAW sabda, kerana orang yang berikan 1 dinar itu, mungkin dia ada pun 2 dinar saja, dia telah bagi 50% daripada apa yang dia ada. Tapi orang yang belanjakan 1000 dinar itu mungkin dia ada lagi banyak, dan dia apa yang dia belanjakan itu peratusan yang sangat kecil. Sebab nak bagi 1000 dinar tu bukannya mudah. Jadi mafhum hadis lebih kurang perkataan dia begitu. Jadi kadang-kadang perbelanjaan kita kecil, tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ada banyak tu saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka dan Allah gembira kerana peratusan kita berikan itu banyak. Jadi carilah keberkatan dan carilah ketenangan dalam membelanjakan, bukan dalam menyimpan duit apa yang kita ada. Ramai orang yang mempelajari konsep yang salah daripada pengetahuan-pengetahuan orang bukan Islam yang salah, iaitu simpan, tabung. Dia pun tak sempat guna, anak-anak dia pun tak sempat guna, lah sekali mati macam tu saja. Sedangkan Quran kata, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu simpan itu akan binasa, apa yang kamu belanjakan itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sepatutnya belajar untuk membelanjakan harta kita, belanja sehingga kita rasa kemanisan dalam membelanjakan harta kita, sehingga bila tak ada apa pun kita cari sesuatu untuk kita nak belanjakan. Bukan kita letak syarat, ya Allah berikanlah saya kekayaan dulu barulah. Sebab apa? Sebab saya nak bayar zakat yang banyak. Ini satu perkara yang bagi saya satu statement, kenyataan yang sangat menunjukkan kejahilan seseorang itu. Meletakkan syarat, ya Allah berikanlah saya harta yang banyak supaya saya dapat belanjakan di jalan. Ada seorang sahabat Nabi SAW, Abu Aqil Ansari,
ketika Nabi SAW meminta semua membelanjakan harta di jalan Allah dalam peperangan Tabuk ataupun perjalanan ataupun ghazwah Tabuk, dia tak ada apa-apa. Sepanjang malam dia bekerja dengan seorang Yahudi, dia siram kebun Yahudi itu. Dia dapat segenggam lebih kurang bijiran, segenggam kurma sebagai bayaran. Maka sebahagian diberikan kepada keluarga dia, sebahagian lagi dia telah bawa kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ini sahaja yang aku ada untuk belanjakan." Sedangkan masa itu Abdul Rahman bin Auf telah berikan harta yang banyak, Sa'ad bin Ubadah telah berikan kurma bertan-tan untuk peperangan Tabuk. Disitulah berlaku peristiwa yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah bawa segala-galanya daripada rumahnya untuk Allah, dan Umar radhiyallahu anhu bawa separuh daripada harta dia. Abu Aqil ni dia dapat pun satu genggam saja. Separuh diberikan kepada keluarga dia, separuh lagi dibawa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ambil kurma tu, Rasulullah tabur ke atas kurma yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah, dan Nabi SAW kata bahawa semoga dengan kurma yang dibawa oleh Abu Aqil ini, semua kurma-kurma lain mendapat keberkatan juga. Dengar perkataan keberkatan, barakah. Walaupun yang diberikan oleh Abu Aqil itu sedikit, Nabi kata mudah, semoga apa yang dibawa oleh Abu Aqil ini menunjukkan sedikit pun, jika Allah Subhanahu Wa Taala terima dengan, kerana diberikan dengan sepenuh hati, maka itu membawa kesan ataupun keberkatan yang besar. Kalau tengok bilangan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika peperangan Tabuk, bilangan maksud jumlah harta yang dia belanjakan itu sedikit berbanding dengan apa yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bawa. Sebab itulah Sayyidina Umar masa itu rasa bangga. Dia kata hari ini aku akan mendapat kemenangan ke atas Sayyidina Umar, kerana dia tengok jumlah yang dia bawa tu. Yang dia bawa tu banyak, yang Sayyidina Abu Bakar bawa sikit. Tapi ketika itu Rasulullah tanya apa? Rasulullah tanya kepada Abu Bakar dengan Umar, apakah yang kamu tinggal? Nabi tak tanya apakah yang kamu bawa, apakah yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu. Maka ketika itu Sayyidina Umar kata, maka aku terus mengaku dalam hati aku bahawa hari ini pun Abu Bakar lah yang menang. Dan bila aku jawab, maka itulah kenyataan dia. Sayyidina Abu Bakar kata, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya sahaja. Sedangkan Sayyidina Umar kata, aku tinggalkan separuh daripada harta aku. Lihat tuan-tuan kan, Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok jumlah yang kita belanjakan pun. Allah tengok berapa peratus ataupun berapa banyak yang kita berikan peratusan itu. Kalau kita ada sekeping roti sekalipun, jika kita kongsi dengan 2 orang, maka itu lebih mengembirakan, itu lebih mengundang keredaan Allah berbanding dengan kita ada banyak tapi kita bagi peratusan kecil. Kita ada 1 juta, kita bagi 2.5% saja zakat, 2.5% zakat daripada 1 juta. Maka itu peratusan yang amat kecil berbanding dengan seorang yang dia ada pun sedikit, dia ada 1 pinggan nasi, kita jom kita makan bersama-sama, maka dia kongsi dengan 2 orang. Itu lebih baik, maksudnya lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia bagi bahagian yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bila mereka dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka buat mereka bagi yang baik, mereka bagi yang banyak daripada peratusan yang mereka ada, dan mereka rasa bangga. Itulah yang dibuat oleh kaum Ansar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gembira dengan mereka. Nabi kata, orang Ansar ni adalah saudaraku yang aku sangat sayang. Bila susah mereka depankan diri mereka, bila senang mereka depankan orang lain, mereka utamakan orang lain. Allah turun ayat Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ada sifat isar, iaitu mereka utamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri dalam kebinasaan, dalam kesusahan. Begitu sekali. Tetamu datang, mereka tutup lampu, beri makan kepada tetamu, supaya tetamu tak nampak mereka tak makan. Dan tetamu, mereka pura-pura buat makan bersama dengan tetamu supaya tetamu dapat makan dengan kenyang. Bila Nabi kata bagi separuh harta kamu untuk Ansar, mereka bagi lebih kepada Muhajirin, mereka bagi lebih.
mereka bahagikan kurma dua bahagian. Satu bahagian tu mereka letak daun-daun bagi nampak banyak, satu bahagian lagi mereka letak buah saja bagi nampak sedikit. Dan Muhajirin pun nak utamakan Ansar, mereka ambil yang sedikit, sedangkan di sini Ansar juga menang kerana yang sedikit itulah sebenarnya buah sahaja, yang banyak tu adalah daun-daun yang mereka pilih untuk diri mereka. Ini semangat orang Ansar. Kalau kita nak keberkatan dalam keluarga kita, kita kena belajar belanja apa yang Allah berikan kepada kita. Ramai orang yang ada saving berjuta-juta, tapi anak dia pun hidup dalam kesusahan. Perkara ni saya selalu sebut, saya pun tak faham apakah kefahaman kita sebenar kan, ataupun kita hanya bergantung kepada kefahaman daripada orang-orang barat, dan kita tak pernah belajar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita pun susah payah kerja kumpulkan duit kan. Bila kita dah tua, kita suruh anak kita pula susah payah kumpulkan duit. Kita kata sekarang kamu pula kena bekerja keras. Seumur hidup kita pun dah susah, tak sempat buat apa-apa. Anak kita pun kita minta susah untuk duit, sedangkan harta kita banyak. Untuk anak kita pun kita tak nak berikan, dengan alasan apa? Kita nak dia berdikari. Ini bukan berdikari tuan-tuan. Berdikari membawa makna lain. Berdikari membawa makna lain. Ini kita menjadikan anak kita bergantung kepada orang lain. Berdikari ni maksudnya tidak bergantung kepada orang lain. Sepatutnya kita ada harta tu kita berikan kepada anak kita. Kita kata sekarang ni saya nak daripada kamu adalah kamu belajar ilmu wahyu, kamu faham Al-Quran betul-betul, kamu sampaikan kepada orang lain. Kerana itulah yang diwariskan oleh para anbiya alaihissalam kan. Para nabi tidak mewarisi emas maupun perak, mereka mewariskan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu tu Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya Allah akan tinggikan darajat. Dan dengan itu satu hari nanti pengetahuan itu akan menjadikan dia seorang yang berguna, iaitu pengetahuan daripada Quran dan hadis yang Allah turunkan, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Begitu berat sekali pengetahuan tu, sehingga bukan turun sendiri, Jibril bawa turun. Dan bila turun atas Nabi, Nabi berpeluh, Nabi terduduk, Nabi terasa beban kerana beratnya pengetahuan yang Allah turunkan itu. Hari ini kita dapat dengan mudah, dengan percuma. Maka kita tak tahu nilai dia. Sebenarnya satu ayat Bismillahirrahmanirrahim tu pun itu lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kan dalam Quran yang ada ayat Bismillah tu, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu heavy sebenarnya ayat tu. Kalau orang faham bahasa Arab, dia akan tahu betapa besar, betapa hebat, betapa kuat, betapa powerful perkataan Bismillah sahaja dengan nama Allah. Kita tak sempat pun nak fikir perkara tu, kerana itu pun dibawa oleh satu-satu ayat itu pun dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam yang ada 600 sayap. Kenapa Allah tak turunkan begitu saja? Sebab nak beritahu betapa bernilainya kalam Allah yang Allah turunkan. In huwa illa wahyun yuha wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebab tu bila faham Quran, kita tahu betapa heavynya setiap perkataan Allah, daripada perkataan pertama Bismillah tu, Alhamdulillah tu, berapa sangat berat. Sangat berat sebenarnya dia punya. Tak tahu, saya pun tak tahu nak cerita bagaimana, tapi yang penting itu adalah kalam Allah. Kita sebenarnya tak ada apa pun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maksudnya daripada Allah sendiri, iaitu kecuali perkataan dia. Perkataan dia yang kita ada, kalam Allah. Wajah Allah kita akan lihat nanti kan? Tapi kalam Allah kita dah ada, tapi kita tak nilaikan. Kita bagi pilihan kepada anak kita, nak belajar Quran, belajarlah. Kalau tak nak, belajarlah ilmu-ilmu lain. Tuan-tuan, belajar kemahiran hidup ni bukan satu kebanggaan, tapi belajar ilmu Allah ni adalah satu kebanggaan yang Allah sendiri akan muliakan. Allah kata kami tinggikan darjat mereka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian mereka sampaikan pula, Nabi doa, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'aha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga seorang itu sentiasa dalam musim bunga, sentiasa berbahagia. Itu maksud nadarallah. Siapa? Sami'a maqalati, yang mendengar hadis aku, sabdan aku, fawa'aha, kemudian dihafal, summa addaha, ataupun kemudian disampaikan seperti mana yang dia dengar. Nabi doakan dia.
Sebab apa? Benda tu sangat bernilai. Itulah Rasulullah tidak mewarisi, tidak tinggal untuk kita harta benda, tetapi yang diwariskan adalah Quran dan sabdaannya yang begitu bermakna. Tapi subhanallah, kita tak pernah ada masa. Kita pun habis umur kita dengan mencari duit, anak-anak kita pun kita minta cari duit, sedangkan harta tak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, harta benda dunia. Kerana semua ni akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, Zul Jalali wal Ikram. Sedangkan kalamullah ni bukan di dunia, di akhirat pun akan ada. Nabi Allah sendiri akan bacakan Quran, perdengarkan kepada ahli syurga, dan itulah akan menjadi hiburan yang paling hebat sekali. Allah akan baca surah Ar-Rahman, Allah kata dengarlah hari ni kalam Allah, dengan Allah sendiri akan pendengarkan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bayangkan dia punya perkataan Allah ni pun kita tak sempat nak baca kan. Ada satu syair Urdu kata apa, maksudnya kita hafal lagu-lagu lain, tapi Allah kata rana bhul gaib. Maksudnya kalam Allah kita tinggalkan. Itu yang sepatutnya kita baca dengan suara merdu, kita baca kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada diri kita. Itu kita tinggalkan, kita sibuk dengan lagu-lagu pula kan. Subhanallah. Kata Allah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah mendengar seorang yang membaca Al-Quran itu dengan suara merdu lebih dengan tumpuan Allah kan. Allah sebab tu kata kita jangan cakap Allah Jalla Jalaluh mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang hambanya dengan lebih tumpuan daripada seorang mendengar, daripada seorang penyanyi hamba perempuannya. Allah bagi tumpuan betul-betul. Maksudnya begitu Allah sayang kepada hamba dia. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Salim Maula Huzaifah. Dia punya bacaan begitu merdu sekali. Nabi kata kadang-kadang aku terlewat balik rumah kerana aku mendengar bacaan yang dibacakan oleh Salim Maula Huzaifah. Maksudnya nak bagi tahu Nabi pun duduk dengar sebab apa? Kalamullah. Wa idh sarafna, jin pun dengar. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Jin pun terhenti bila dengar bacaan Al-Quran. Jubair bin Mut'im ni ada seorang sahabat anak kepada Mut'im bin Adi ni. Dia jadi banduan ketika dalam peperangan Badar. Bila dia dijadikan, maksud dia menjadi banduan di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pagi Nabi baca surah Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Subhanallah kan. Dia dengar ni, dia kata ini pertama kali iman masuk dalam hati aku. Surah ayat-ayat Al-Quran yang begitu powerful, mereka faham kan, dan mereka dengar tu pun dia menjadi, dia macam hentak hati saya, dia kata fi raqim mansyur kan. Dengar pum pum pum. Wal baitil ma'mur was saghfil marfu' wal bahril masjur. Maksudnya dia memberi kerohanian, ketenangan ataupun sesuatu kepada hati. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun pertama dia kata dia dengar Al-Quran lah yang telah menyebabkan pertama sekali dia kata terdetik dalam hati dia, kata ini adalah, dia kata ini tak mungkin perkataan seseorang. Walid bin Mughirah kan, dia dengar bacaan Al-Quran lah yang mana dia pun tak dapat. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, dia pun tenganga. Dia baca surah, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Fussilat. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuh Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Bayangkan betapa heavy, beratnya perkataan-perkataan Al-Quran yang kita pun tak sempat baca kan. Kita baca pun tak sempat nak rasa, nak feel dia punya kegahnya, kebesaran ayat Al-Quran tu. Allahu Akbar. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah kami turunkan, aku nak bagi tahu heavy, malaikat bawa datang kepada Rasulullah. Inilah tuan-tuan yang kita nak buat, nak dapat keberkatan kan. Rezeki yang kita ada, kita dengan anak pun kita tak nak belanjakan. Maksud dengan anak, berikan kepada mereka supaya mereka dapat berikan masa mereka untuk
kalamullah dan untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belanjakan harta kita. Jangan simpan. Tak ada apa pun yang kita akan dapat manfaat yang kita simpan tu, bila kita mati dia tak akan jadi bekalan untuk kita langsung. Sikit pun tak jadi apa. Yang jadi bekalan apa yang kita belanjakan sebelum kita mati. Yang kita simpan dia jadi faraid, itu memang bukan milik kita pun, itu milik mereka. Jadi kita kena belanjakan sebelum kita mati. Hibah yang kita buat pun yang kita akan dapat pahala adalah yang kita dah berikan, dah serahkan, dah diterima oleh penerima sebelum kita mati. Yang diterima selepas mati itu kita tak dapat apa-apa lagi. Sebab pemberian itu tidak ditukar milik sebelum kita meninggal dunia. InsyaAllah itu saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari yang mulia ni hari yang penuh keberkatan. Allah berikan kita rezeki yang penuh berkat. Allah berikan ketenangan, kesihatan. Allah jadikan perjalanan kita ni perjalanan yang betul, yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.